bersama lagi dalam episod yang kelima. Dan bersama kita pada hari ini adalah saudara M. Faris Najmi. Nama Facebook dia. Oh, nama Facebook dia. M. Faris Najmi. Lambang apa profile picture? Gambar dia. Okey. Hari ini kita berbincang tentang topik mikrofon. Tentang topik apa? Khazanah yang berharga. Ya. Kadang-kadang kalau kita nak kata hati, biasanya kalau kita tentang pembersihan, kita jaga pembersihan, biasanya kita sebagai manusia biasa ni, saya lah kita lebih mementingkan kepada pembersihan luaran semata-mata. Tapi yang kita nak bincangkan hari ini ialah bagaimana kita nak cuba, yang dinyatakan dalam tajuk tu ialah membersih dalaman, bermaknanya membersih hati kita, qalbu. Betul, qalbu. Bahasa Arab kan. Betul. Ya saudara, apa nak Anda tak ada sebab kita dah ada tetamu jemputan, jadi Anda rasa lebih baik kita lebih kepada dia lah. Ya, Tapi sebelum tu kita soalan sebenarnya ataupun apa-apa topik perbincangan hari ni, sebenarnya kita lebih bergantung kepada penonton di luar. Kita akan yalah. Ada email? Ada email. Ada email soalan. Okey, silakan. Email sekarang Ya, daripada saudara ... Assalamualaikum. Saudara berdua. Aki berdua lah. Mana kita lah tu. Dan ada soalan lagi, Saudara Najmi. Okey. Soalan boleh bertanya soalan? InsyaAllah. Soalan dia bertanyakan bahawa boleh tak saudara tolong jelaskan tentang bagaimana cara untuk mengikhlaskan hati untuk beribadat kepada Allah SWT, serta mungkin boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian lah tu. InsyaAllah kita akan, saudara boleh tolong jelaskan soalannya. Okay, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada abang saya berdua ni yang saya sangat hormati, saudara Iza dan saudara Ayab Ashraf. Panggilan. Kerana sudi menyebut saya untuk episod yang kelima ni. Kalau sebelum ni saya bekerja sebagai balik tabir je. Okay, alhamdulillah episod kali ini saya dijemput untuk sama-sama berkongsi pendapat, berkongsi ilmu yang saya ada, untuk sama-sama kita menegakkan syiar di bumi ini. InsyaAllah. Jadi berbalik kepada soalan yang ditanya oleh saudara tadi menanyakan bagaimanakah kita nak mengikhlaskan hati kita dalam setiap amalan yang kita lakukan. Macam-macam. Suka saya memetik satu hadis daripada Imam An-Nawawi dalam bukunya hadis 40. Ibn Haf Amirul Mukminin Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis famous tu. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang bermaksud daripada Abi Haf Umar ibn Khattab telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Dan bagi orang itu apa yang diniatkannya. Jika dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Jika hijrahnya kerana dunia yang dia ingin kecapi ataupun perempuan yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya apa yang dia niatkan. Okey. Kalau kita ambil daripada hadis ini, kenapa Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini hadis yang pertama sekali daripada kerangan bukunya? Kerana dia nak
menggambarkan betapa pentingnya Niat. niat. Niat kita dalam melakukan sesuatu amalan. Kalau kita niat benda yang baik, insya-Allah Allah akan berikan ganjaran pahala ini. Bagaimana kita nak ikhlaskan hati kita? Kita cakap memang mudah. Dalam tu. Kalau kita tengok kalau rukun ibadat mana-mana pun bermula dengan niat. Bermula Solat, dengan niat. haji ataupun semualah. Betul tak? Dan Allah menilai semua ibadat tu dengan hati yang ikhlas. Betul tak? Jadi kita lakukan ibadah itu, amal itu mestilah ikhlaskan niat. Kalau kita tidak ada niat, mana setiap amalan kita akan jadi adat. Dia tak jadi ibadah. Kena beza tu adat dengan ibadat. Kita perlu beza antara ibadah dan juga adat. Bagaimana nak cara ringkasnya kita nak beza antara adat dengan ibadat tu? Cara ringkasnya lah, cara ringkas. Secara ringkasnya, boleh saya simpulkan di sini, mestilah kita niat, mestilah ada niat kita lakukan sesuatu amalan itu kerana apa? Itu akan jadi ibadat. Dia akan jadi ibadat. Tapi kalau kita lakukan sesuatu amalan itu, satu kerjaan itu sebagai kebiasaan kita, sebagai adat turun-temurun kita ataupun kepercayaan kita, Itu jadi ada. ada. Jadi maknanya untuk menjadi ikhlas tu adalah kita kena tune. Tune niat kita ni supaya utamanya adalah kerana Allah Taala. Itulah latihan. Ada panggilan aku. Panggilan. Hello. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan nak tanya ni. Ya, Baju yang bersih itu ibarat hati. Baik, soalannya. Jadi macam mana nak jaga hati? Soalannya macam tu. Okey, terima kasih Encik. Terima kasih kepada yang telah menelpon tu. Cik dot juga. Comel soalan. Comel soalan tu. Soalan Dia dia, saya terangkan baliklah. Nak terangkan balik. Soalannya adalah macam mana? Dia ni sebenarnya dia kata baju yang kita pakai ni sebenarnya adalah baju yang ibarat macam orang nak menilai lah kita ni. Bila kita pakai baju, orang menilai kita ni, oh dia ni berfashion, dia ni bersih, sebagainya. Jadi dia kata itu macam tu lah hati juga. Jadi dia tanya macam mana kita nak jaga hati kita ni macam baju kita supaya sentiasa bersih, sentiasa baik. Maksudnya dia nak tanya macam mana nak menjaga hati. jaga hati lah. Macam nak jaga hati kan. Jadi macam mana saudara Najmi boleh terangkan? InsyaAllah kepada saudara kerana sudi lagi bertanya. Alhamdulillah, maknanya dia prihatin terhadap perkembangan syiar kita. Okey. Suka saya memetik satu hadis yang matanya berbunyi, di dalam tubuh manusia itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah keseluruhannya. Jika rosak hati itu, maka rosaklah keseluruhannya. Apa ia? Iaitu daging itu ialah kolbu. Dalam bahasa Arab dia panggil kolbu. Yang bermaksud hati. Kalau Kelantan dia panggil hak. Bijak Kelantan. Kelantan jauh. Jadinya macam mana kita nak menjaga hati kita, nak tazkiyatun nafs, nak mendidik nafsu kita, nak mendidik jiwa kita berpegang kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sarankan di sini, nak membersihkan hati kita, nak mendidik jiwa kita adalah dengan satu cara. Macam mana tu? Bagi saya lah. Ayat itu ialah dengan solat. Solat. Sebab apa? Solat ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Anda pernah terbaca satu benda? Benda. Macam ada satu artikel ni dia cerita. Artikel bukan benda. Solat ni adalah lambang kepada hati kita. Dan juga lambang kepada diri kita. Kalaulah kita jaga solat tu awal waktu, dia akan membuatkan kita ni pandai untuk mengurus masa di luar daripada ibadat. Kalaulah kita ni khusyuk, maksudnya di luar kerja kita adalah kerja yang bersungguh-sungguh. Dan macam-macam lagi lah. Solat ni macam menjaga hati kita jugalah. Menjaga hati dan mendisiplinkan lah. Mendisiplinkan. Maknanya segala tindak tanduk lahiriah tu berasal pada batiniah. Jadi kita boleh simpulkan bahawa lahiriah batiniah tu mempengaruhi lahiriah lah. Mana lahiriah mempengaruhi batiniah. Kalau kita putar belik pun benda yang sama lah. Dan juga saya suka memetik sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat itu adalah anak kunci ke syurga. Subhanallah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, kalau tak silap salah
ayat yang ke-45. Yang maksud a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus shalah innas shalah tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah daripada kemungkaran. Subhanallah. Jadi harap apa ni saudara dot tu terjawablah soalan dia. Untuk jaga memenuhi kriteria yang item-item soal apa? Soal didik. soalan yang dia nak tanya lah. Sebab apa solat itu penting? Sebab dia membukakan perkara yang pertama sekali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur nanti. Dan sebab apa saya katakan solat ini dapat mendidik jiwa kita, dapat membersihkan hati kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dia bertanya kepada sahabatnya, jika di hadapan dia bertanya kepada dua orang sahabat, jika salah seorang daripada kamu itu di hadapan pintu rumah itu ada sebatang sungai, dan kamu mandi di situ di dalam sungai itu sebanyak 5 kali sehari. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang seorang lagi, adakah dengan mandi sebanyak 5 kali sehari itu dapat membersihkan hati, dapat membersihkan seluruh tubuh badan dia, dapat menghilangkan kotorannya? Dan sahabat tersebut menjawab, ya. Dengan mandi dia dapat membersihkan tubuh badan daripada segala kekotoran. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, adakah dengan solat 5 waktu itu kita dapat mendidik jiwa kita? Itulah solat. Solat ni membersih dan membersih. Jadi satu tips yang besar lah macam mana cara nak menjaga hati. Ya, dan kita kata kalau solat ni kita baca Al-Fatihah ni. Al-Fatihah tu sebenarnya sebagai penawar. Dan ulama kata bagi orang solat ni dia boleh benteng diri dia daripada sihir, anak-anak tak baik. Kerana apa? Kerana Fatihah tu ibu segala penawar. Ya, Fatihah. Kalau kita nak beramal pada atas step pun bermula dengan Fatihah. Maknanya ulama kata dalam 5 kali kalau tidak langsung kita semaya itu ibarat kita mendinding dirilah. Ada ayat mana dia kata, ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama kata sebab kita bermohon masa dengan mana kita baca ayat tu kita niatkan untuk siap ibadah ataupun sebagainya. Tu kata sebab apa Allah pun dah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ialah antara aku dengan hamba dia. Sebab tu dah ulama kata masa kita baca ayat tu kita niat betul. Kita niat apa yang kita nak, kesihatan ke kesembuhan penyakit. Jangan aku nak gini. Jangan batal solat. Okey, mana setakat itu saja. Ya, banyak ilmu yang kita dapat hari ni, subhanallah. Memang betul lah layaklah menjadi naib presiden PPI. Naik mata lagi naik presiden. InsyaAllah. Kita keluar dia naik presiden. Jadi sampai di sini sajalah untuk episod yang kelima. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amal dan kita sebarkan kepada orang ramai. Dan juga kita harapkan dalam episod yang ke-6, sesiapa yang ada persoalan mungkin boleh ajukan kepada kita lah. Kita akan cuba untuk rungkaikan permasalahan tersebut. Jadi macam mana Saudara Riza rumusannya? Bagaimana Saudara rumusannya? Saya pula. Okey, secara rumusannya untuk menjaga hati ni seperti yang Saudara Nazmi kata tadi adalah kita perlu jaga solat kita. Sehingga solat kita, dan juga kalaulah kita berbuat satu perkara tu, kita tune diri niat kita tu supaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah nak pergi belajar ke, nak pergi mengajar ke, dan sebagainya. Jadi semoga hati kita ni sentiasa terjaga dan juga hati kita ni sentiasa terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Jadi kita bertemu lagi dalam besok yang ke 6. Jumpa lagi. Assalamualaikum.